الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta qusur bil ba' aliyatin aswatuhuma wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhar wa yastarfiquhu fi shay' wa huwa yaqul wallahi la af'al. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب أو كما قال متفق عليه. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kata dia, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar bunyi suara orang bertengkar dekat pintu. Aisyah isteri Nabi, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar bunyi suara dua orang duk bertengkar dekat pintu. Aliyatin aswatuhuma, suara bertengkar ni cukup deras. Seorang kata ke seorang, seorang kata dekat seorang, bunyi suara bertengkar dua orang ni aliyah, bunyi cukup deras. Wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhar wa yastarfiquhu fi shay'. Ceritanya ialah hak seorang tu dia bagi hutang, hak seorang lagi berhutang dengan dia. Maka kawan yang berhutang dengan dia ni minta dekat kawan yang bagi hutang ni, dia minta supaya dihalalkan sebahagian daripada hutang dia kerana dia tak mampu bayar. Bertengkar ni berlaku di antara dua orang. Satu orang dia bagi hutang, hak seorang orang yang berhutang dengan dia. Kawan yang berhutang duit dengan dia ni rasa tak boleh bayar, berasa dia tak mampu nak bayar semua hutang tu, banyak sangat, sedangkan dia tak ada sumber masuk duit. Maka dia kata dekat orang yang bagi hutang dekat dia, dia kata, kesianlah dekat aku, tolonglah aku tak boleh bayar. Kalau suruh bayar semua hutang ni aku tak boleh bayar, halaikanlah setengah, aku bayar setengah. Itu ceritanya. Orang yang bagi hutang ni, bila dia dengar kawan ni minta halal setengah daripada hutang ni, fayaqulu, maka dia kata, wallahi la af'al. Dia kata, demi Allah, sekali-kali aku tak akan halal hutang. Dia kata begitu. Wallahi la af'al, demi Allah aku tak akan buat lagu yang hang minta. Itu maksud dia. Kamu minta suruh aku halal setengah daripada hutang yang kamu ambil duit aku dulu, kamu minta halal setengah, demi Allah aku tak akan halal hutang hang. Fakharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam tu, Nabi masuk dia. Nabi pergi dekat depa ada bertengkar dua orang ni, faqala, Nabi kata ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Nabi kata, siapa dia? Mana dia ni? Daripada hampa dua orang ni, mana dia orang yang bersumpah dengan nama Allah yang dia tak buat benda baik?
Menghalalkan hutang orang ni benda baik. Kalau sekiranya kamu tak mau halal sebahagian daripada hutang dia pun, janganlah sumpah dengan nama Allah. Kerana menghalalkan hutang orang tu benda baik. Jangan bersumpah untuk tak mau buat benda baik. Tak boleh. Macam kita kata, aku wallahi, aku tak habis mengaji dah. La ilaha illallah. Makna tak erti lah. Bila kata lu tak erti, makna kata hang kena mengaji lebih lagi lah. Aku wallahi, demi Allah, aku sumpah dengan nama Allah, aku tak habis mengaji dah. La ilaha illallah. Ni cerita orang tak erti. Sahabat Nabi ni bertengkar dua orang. Bertengkar pasal apa? Dia tuntut hutang. Kawan dituntut hutang tu kata, aku tak mampu bayar. Kalau nak bayar semua memang tak boleh. Aku tak mampu. Aku minta tolong hang, halal lah sikit. Hutang hak banyak tu, aku bayar sikit aja. Aku bayar sebahagian lagi. Terus dia sumpah, wallahi, dia kata dengan nama Allah, demi Allah, la af'al. Sekali-kali aku tak akan tunai apa yang hang nak ni. Kalau hang mau aku halal sebahagian daripada hutang hang, aku tak akan buat benda tu. Nabi dengar-dengar macam tu, Nabi pergi. Nabi kata, mana dia? Ainal muta'alli 'ala Allah? Mana dia orang yang bersumpah dengan nama Allah, la yaf'alul ma'ruf, yang dia ni tak buat benda baik. Mana dia? Aku nak tengok muka orang ni. Dia ni bila dengar-dengar Nabi mai tanya macam tu, dia faham dah. Nabi marahlah. Faqalah, maka kata dia ni, dia kata, ana ya Rasulullah. Dia kata, sayalah. Dia kata, sayalah yang tadi ni bersumpah untuk tidak mau menghalalkan hutang dia ni. Sayalah yang bersumpah ni. Lepas tu terus dia kata, falahu ayyu dzalika ahad. Dia kata, lah ni macam ni lah. Apa sajalah yang dia mau, aku bagi belakang. Kalau dia nak minta halal semua, aku bagi. Kalau dia nak minta halal setengah pun, aku bagilah. Ya Rasulullah, jangan marah akulah, dia kata. Hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni dapat kita faham. Yang pertama sekali, ini yang kata sahabat Nabi. Sahabat Nabi, dia dah tersasul dah tadi ni. Marahlah, hang hutang duit aku, senang-senang hang minta halal. Marahlah. Dah, lagu kita lah. Dia hutang duit kita, tak tahu main-main lagu nak minta halal. Oh. Bukan? Kita pun nanti jadi macam Syekh ni juga. Oh, ingat aku kerja cap duit ke? Dia main lagi panjang lah. Dia ni pun serupa lah. Kalau itu hang tak ada duit, hang main buat muka welfare, meminta kesian dekat aku dan sebagainya, aku bagi duit ke hang. Contoh hari ni aku nak minta halal macam tu saja. Oh, macam ni ke ada? Marah. Bila bunyi bertengkar tu, Nabi duduk bang dengar. Nabi faham. Isu dia apa? Isunya satu orang yang berhutang dengan satu orang sudah minta halal, tak mau bayar sepenuhnya hutang dia dekat kawan tu. Takat tu tak apa lagi. Tapi bila orang yang bagi hutang ni pergi sumpah, wallahi, demi Allah, aku tidak akan buat benda yang hang minta tu, Nabi tak boleh terima benda ni. Sebab apa? Sebab benda baik ni kita kena buat. Dalam Quran Tuhan sebut fastabiqul khairat. Maka hendaklah kamu berlomba-lomba kepada nak buat baik. Tiba-tiba kamu mencanggahi ayat suruh berlomba-lomba buat baik, kamu bersumpah dengan nama Allah, Tuhan yang menurunkan ayat tadi, kamu kata kamu tak mau buat baik. Oh, Nabi kata tak boleh. Sikap yang macam tu tak boleh. Bila Nabi tegur dia, segera sedar. Sahabat ni segera sedar. Terus dia kata, falahu ayyu dzalika ahad. Maka bagi dia ni, kalau dia minta aku halal setengah pun, aku halal lah. Apa dia minta, aku bagi. Satu aja, minta Nabi SAW jangan marah aku. Yang tu aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat Nabi adalah golongan manusia yang tersangat menghormati Nabi. Sangat hormat kepada Nabi. Bahkan kalau kita tengok dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW pada satu hari sampai kepada Nabi berita pergaduhan yang berlaku di kalangan Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf bergaduh sama-sama dia. Berita puak ni bergaduh sampai kepada Nabi SAW. Fakharaja Rasulullah SAW yuslihu bainahum. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi pergi. Nabi dia lagu tu.
Dia tak boleh dengar di kalangan orang Islam yang mengaku Allah Tuhan mereka dan Nabi Muhammad sebagai Nabi pimpinan mereka, tiba-tiba sama-sama orang Islam bergaduh. Nabi tak boleh dengar cerita orang Islam bergaduh sama orang Islam. Nabi tak boleh dengar. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jelas kata orang Islam ni bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ni bersaudara. Nabi SAW pula kata orang Islam sama orang Islam ni macam satu badan. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Walaupun nama dia kepala, walaupun nama dia tangan, walaupun nama dia kaki, nama lain-lain tapi satu badan. Kalau sakit gigi sampai ke kaki, menanggung sakit tu. Kalau jari luka sampai kepala sakit kerana luka jari. Ni perumpamaan orang Islam. Nabi kata pula, man la yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi kata siapa di kalangan orang Islam ni dia tak suka ambil berat tentang hal orang Islam yang lain. Nabi kata falaysa minhum. Depa ni bukan orang Islam. Dan tengok paper star hari ni. Surat star hari ni. Balik cari tengok. Dia tunjuk gambar macam mana puak Yahudi Israel laknatullah alaihim ajma'in ni. Dia bertangkap satu budak lelaki-lelaki. Lepas tu dia londah pergi tak ada apa. Dia cari apa pun tak tahu kat budak tu. Apa yang dia cari tak ada. Last sekali dia ambil senapang tembak kepala. Tunjuk gambar kepala berspile. Jahat sungguh. Sampai macam tu. Apa satu dendam, kesumat yang ada dalam hati dia sampai dia sanggup buat sesama manusia lagu tu. Kalau kita tengok gambar macam tu, kita tengok gambar orang Islam yang kena tembak dengan Yahudi laknatullah. Allah laknat Yahudi ni. Kita tengok orang Islam yang kena tu. Kalau dia pegang saudara kita sama-sama Islam, dia londah, kita marah dah. Buat lagu tu kita marah dah. Dia mengaibkan saudara kita yang sama seagama. Dia bukan cakap londah lagu tu, dia tembak kepala, gambar tunjuk sepai kepala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita yang berlaku. Nabi SAW dia tak boleh tengok orang Islam tidak ambil berat masalah sama-sama orang Islam. Nabi tak boleh tengok benda ni. Bila berita kata Bani Amr bin Auf ni bergaduh sampai ke Nabi, Nabi terus pergi jumpa mereka. Fakharaja Rasulullah SAW yuslihu bainahum. Nabi terus keluar pergi jumpa Nabi, nak selesai, nak berdamaikan mereka yang duk bergaduh ni. Fi unasin ma'ahu. Bersama dengan Nabi itu ada beberapa orang sahabat ikut sama dengan Nabi. Bila sampai di sana, Nabi SAW cuba nak menjadi orang tengah kepada pergaduhan antara sama-sama mereka ni. Dan selesai Nabi SAW menyelesaikan pergaduhan mereka. Nabi boleh selesaikan pergaduhan mereka. Fahubisa Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW ditahan oleh mereka ni untuk nak menjamu selera Nabi SAW. Nabi pergi masuk, Nabi tolong selesaikan pergaduhan mereka. Mereka pun seronok pasal Nabi dah berjaya meleraikan pergaduhan sama-sama mereka. Mereka tahan Nabi. Bila Nabi nak balik, dia bertanya, "Tisah ya Rasulullah, kami ada buat makan sikit, makan dulu baru balik." Wahanati salah. Dalam masa yang sama, waktu asar dah masuk. Wahanati salat, dan telah dekat dengan waktu semayang. Imam An-Nawawi kata maksudnya ialah semayang asar. Dah masuk waktu semayang asar. Faja'a Bilal ila Abi Bakr radhiyallahu anhu. Bilal kerja dia nak bang. Dia tengok masa dekat dah, Nabi tak nampak balik lagi. Maka Bilal pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, Bilal kata ke Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa hanati salah." Dia kata, "Ya Rasulullah, ni waktu dah masuk dah. Nabi nampak tak balik lagi. Fahallaka anta umman nas, maukah kamu jadi imam semayang kepada kami hak ramai?" Bilal dia nak bang. Dan lepas dia bang, dia tengok Nabi tak ada lagi, dia pergi tanya Sayyidina Abu Bakar, orang kanan Nabi. Dia kata, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, waktu semayang dah masuk, Nabi tak balik lagi. Mau tak kamu jadi imam untuk ganti tempat Nabi SAW?" Sayyidina Abu Bakar kata, "Na'am in syi'ta."
Boleh, dia kata, aku boleh jadi imam. Itu pun kalau kamu semua suka. Nampak? Syarat nak jadi imam, makmum mesti redha. Boleh, dia kata nak jadi imam, boleh. In syi'ta, kalau sekiranya kamu suka aku jadi imam, aku boleh jadi imam. Fa'aqama Bilal. Bilal dia dengar macam tu, terus qamat. Wa taqaddama Abu Bakar fakabbara wa kabbara an-nas. Sina Abu Bakar pun dah lepas Bilal qamat, dia naik di tempat imam, takbir Allahu Akbar. Sebahagian daripada yang ada tu ikut bertakbir. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufuf. Elok aja baru nak start semayang, Nabi mai. Nabi sampai, Nabi masuk lalu kok saf-saf orang semayang ni, Nabi masuk. Hatta qama fi saf, sampai di saf, Nabi pun duduk berdiri situ, Nabi nak takbir semayang. Fa akhadha an-nas fi tasfiq. Sahabat-sahabat Nabi yang sedang Nabi mai ni, depa tepuk tangan. Bukan tepuk tangan sambut Nabi mai, tepuk tangan tu nak bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar Nabi dah mai. Sebab yang menjadi imam ni Nabi aja. Hari ini kerana Nabi tak kelihatan, Nabi keluar, Nabi tak tahu pergi ke mana, Nabi tak balik lagi, maka Abu Bakar ganti Nabi jadi imam. Tiba-tiba baru takbir, Nabi sampai. Sahabat nak bagi tahu dekat Sayyidina Abu Bakar kata Nabi dah mai, maka depa tepuk tangan. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salati. Sayyidina Abu Bakar tak beralih pun, bila orang tepuk dia tak beralih tengok pun, dia sembahyang terus. Falamma aktaran nas, bila ramai orang bunyi pakai duk tepuk, perak pakai duk tepuk, iltafata, baru Sayyidina Abu Bakar beralih tengok. Abu Bakar beralih tengok. Fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam duk ada belakang dia, duk saf belakang dia. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila tengok Sayyidina Abu Bakar beralih, dia buat tangan. Maksud dia carry on. Terus. Walaupun dia dah balik, okey, dah Abu Bakar jadi imam, jalan. Fa'asyara, dia mengisyaratkan tangan dia yang membawa maksud kamu terus jadi imam. Tak payah dah berhenti, tak payah, terus. Farafa'a Abu Bakar radhiyallahu anhu yadahu fahamidallah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun dalam satu riwayat kata dia i'tidal. Masa dia nampak tu dia rokok dia nampak Nabi dah sampai. Maka dia pun i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Wa raja'al qahqari wara'ah, dia terus step punduk ke belakang. Kerana dah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam duk ada dah belakang dia, dia duk tempat imam, maka dia pun terus unduk al-qahqari wara'ah, unduk pelan-pelan ke belakang. Hatta qama fi saf, sampai dia dapat saf di belakang dia. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla linnas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah tengok Sayyidina Abu Bakar berstand ke belakang, Nabi pergi ke depan dan Nabi menjadi imam. Falamma faragha aqbala 'ala an-nas. Nabi bila habis selesai sembahyang bagi salat, Nabi beralih menghadap dekat makmum ada ni, faqala, Nabi kata ayyuhan nas. Nabi kata wahai manusia, ma lakum hina nabakum syai'un fi salat akhadtum fi tasfiq. Dia kata apa hal dengan hampa ni? Dia kata apabila hampa tengok satu-satu benda yang tak kena dalam semayang, yang hampa tepuk tangan pada apa? Nabi kata. Nabi tegur. Ni yang tadi ni hampa tengok dah nampak aku mai Sayyidina Abu Bakar jadi imam, hampa pakai tepuk tangan. Tepuk pasal apa? Dia kata innamat tasfiq lin nisa, sesungguhnya tepuk tangan itu untuk orang perempuan. Kalau kita semayang dengan bini kita, kita semayang dengan isteri kita, kita tersilap, isteri kita tepuk belakang tangan dia. Fahamlah, kita ada silap tentang mana. Orang lelaki-lelaki tidak disuruh tepuk tangan. Innamat tasfiq lin nisa. Nabi kata tepuk tangan nak bagi sedang imam kata silap tu, itu untuk orang perempuan. Man nabahu syai'un fi salati falyaqul subhanallah. Nabi kata orang lelaki-lelaki kalau imam silap sebut subhanallah. Bila subhanallah, imam kena faham.
Dia ada buat tak kena tentang mana, maka makmum sebut subhanallah, dia kena cari di mana silap dia. Saya mengajar di Parit Buntang baru ni, satu tu imam. Dia imam masjid, dan dia khatib masjid pula hari Jumaat lepas, dia kata. Dia baca khutbah, drop satu rukun. Tak sebut ittaqullah. Sedangkan itu rukun khutbah di sisi mazhab Syafi'i, itu rukun. Dia kata dia drop rukun tu, dia pun tak sedar. Sampai habis Siapa pun tak tegur, apa-apa pun tak ada. Dia kata habis semua, turun jadi imam sembahyang sah dia 3 hari kemudian. 3 hari kemudian, mai satu hamba Allah, mai jumpa dia, dia kata, Ustaz, saya rasa Ustaz tak sebut ittaqullah. Dia kata, khutbah Jumaat baru ni. Dia kata sebut kot. Sahabat ni kata dah, Ustaz tak sebut. Saya dah tanya ada beberapa orang, dan sebenarnya pun ramai yang sedang, Ustaz tak sebut. Oleh kerana dia ni, khatib ni, dia baca teks. Dia kata tak apa, nanti saya balik sema. Dia balik ambil balik teks tu tak tulis ittaqullah. Memang sah lah. Memang sah. Kalau macam tu sah, memang dia tak sebut lah. Tak ada dalam teks, sebab dia baca teks. Jadi dia kata daripada jemaat tu nak sampai jumpa kuliah kita ni, dia kata jadi tidur tak apa nak lena elok. Dia kata mimpi tongkat timpa dia macam-macam. Tuan-tuan ni satu masjid ni, dia nak kena tanggung ni kalau kata semayang tak sah kerana gugur satu rukun khutbah. Semayang Jumaat tak sah. Berapa ratus orang, berapa ribu orang. Dia kata takkan dia nak tanggung semua. Jadi tak apa nak selesa begitu. Dia tanya kita kata kalau jawab berdasarkan mazhab Syafi'i tak sah lah. Benda ni benda khilaf mazhab. Ada mazhab tak mestikan rukun-rukun ni semua, tak mesti. Setengah mazhab memadai dengan bangkit berdiri, cakaplah apa-apa pun yang cakap itu bertujuan untuk beri nasihat aja, sah dah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ketat. Syarat ni mesti ada satu checklist dia ada. Tak cukup, tak sah. Dia kata tu macam mana? Dia kata macam mana? Saya kata jemaat nak main ni kira kena umum lah. Nak umum lagu mana? Dia kata kena umum lah. Kena habak dekat orang semua main jemaat tu. Nombor satu sekali saya minta maaf. Kata khutbah kita minggu lepas ada sikit technical error. Sikit saja. Kata bukan ada apa. Depan kita tu dengar apa pula kan, saya terlupa sebut ittaqullah. Bukan saya terlupa, teks yang saya baca tak ada perkataan tu. Jadi saya pun silap pasal tak cek dulu. Jadi saya dah rujuk benda ni kat Jabatan Agama ke apa ke semua beritahu. Jadi nampaknya Jumaat kita hari itu tak sah. Jadi saya mintalah kepada tuan-tuan buat sembahyang luhur. Jangan bila kita buat Jumaat 2 kali hari ni. Ni semua nak cari pasal pula. Okay. Kita pakat-pakat buat sembahyang zuhur sebagai nak qada sembahyang kita yang terbatal hari itu. Saya minta maaf lah dia atas kesilapan saya, tapi elok-elok kata-kata lepas tu sekali juga nak peringat, kata lain kali kalau dah tahu kata khatib ada buat silap dan sebagainya, tegur masa tu. Tulis ke ataupun subhanallah ke ataupun bagi tahu pun tak apa pasal apa? Pasal nak selamatkan ni satu masjid yang ada ni. Ataupun sebut ittaqullah ke apa ke sebut bila dia bukan nak membatalkan jemaat kita. Sebab ini nak tegur dia, kalau tidak batal lagi mudarat besar. Bagi tahu yang tu kat depa. Kadang-kadang makmum ni pun dia betul bendui. Terus dia dulu mengaji daripada kata tak boleh bercakap masa khutbah. Jadi bila tengok dia ni silap, itu nak cakap tak boleh macam tu. Nah, pakai qada zuhur lepas tu. Takkan sampai macam tu. Kan dia ada pengecualian dalam bab larangan bercakap hari Jumaat ni. Dan kalau bercakap juga pun tidak batal sembahyang. Cumanya dia kata kalau bercakap benda yang tak berguna, maka lara Jumaat kita, lara maksud tak boleh pahala. Kan? Beritahu yang tu sekali dekat mereka, supaya kalau lagi sekali jadi kita boleh selesai benda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Jadi Nabi SAW tegur sahabat dia. Lain kali orang lelaki kalau kata imam silap, sebut subhanallah. Sebut begitu, subhanallah. فإنه لا يسمعه أحد حين يقول subhanallah illa التفت. Nabi kata kerana bila kamu sebut subhanallah, orang yang dengar ni, imam yang dengar ni, dia akan cari di mana silap dia. Ya Abu Bakar, habis dah Nabi tegur yang tu, Nabi beralih kat Sayyidina Abu Bakar pula. Nabi kata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyartu ilaik. Dia kata, kamu ni pula apa hal? Dah aku tunjuk dah suruh kamu terus jadi imam. Aku dah suruh dah buat isyarat, dah suruh kamu terus jadi imam. Pasal apa yang kamu undang juga? Nabi tanya dia. Faqala Abu Bakar, jawab Sayyidina Abu Bakar, ma kana yanbaghi li ibni Abi Quhafah an yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar kata, mana mungkin aku nak jadi imam sedangkan di depan aku ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapan itu menunjukkan apa? Hormat. Sayyidina Abu Bakar ni manusia hebat. Sampai Nabi kata kalau amal yang dia buat oleh Sayyidina Abu Bakar ditimbang di atas neraca, sebelah letak amal Sayyidina Abu Bakar, sebelah lagi letak amalan seluruh penduduk dunia. Nabi kata nescaya lebih berat amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis Nabi kata begitu. Makna cukup hebat. Cukup hebat tu, cukup hormat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia yang sehebat itu hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapalah manusia adalah nak mencerca, nak menghina, nak memandang rendah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Mudah-mudahan kita ambil intibat daripada hadis itu, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi. Kita menggunakan Bahrul Mazi, muka surat 13. Ini juzuk 13. 14. Jilid 14, hampir lupa jilid. Jilid 14. Betul ya? Baik, kita masuk tajuk muka surat 43. Muka surat 43. Tajuk malam ni bab ma jaa fi ta'zimil mu'min. Bab ma jaa fi ta'zimil mu'min. Itu bab yang telah datang pada menyatakan membesarkan kehormatan orang mukmin. Itu dia. Kita nak tengok hari ni satu tajuk yang tajuk ni akan cerita dekat kita maruah ataupun kehormatan orang mukmin itu sangat besar. Sangat besar. Ketahuilah saudaraku, orang mukmin itu amat besar kehormatan di sisi Allah. Allah memandang orang Islam, orang yang beriman ni, Allah pandang kita ni cukup hebat di sisi Allah. Allah cukup sayang maknanya dekat kita ni. Sehingga jika sekiranya diruntuh Kaabah dan Baitullah itu 10 kali, tidak sama besar dosanya dengan bunuh seorang orang mukmin dengan sekali bunuh. Kalau satu orang pergi peruntuh Kaabah, bukan peruntuh sekali, peruntuh orang buat balik, peruntuh orang buat balik, 10 kali dia peruntuh Kaabah, dosa 10 kali peruntuh Kaabah itu masih lagi kecil kalau nak dibandingkan dengan dosa bunuh orang yang beriman. Tuan bayangkan, orang yang beriman, orang Islam, orang yang beriman, semayang apa semua ibadat, bahkan ibadat dia lebih daripada kita pergi bunuh dia. Dosa kita bunuh dia tu lebih besar daripada dosa orang pergi peruntuh Kaabah 10 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiap-tiap kali orang mukmin itu bertambah imannya, bertambah besar lagi kehormatan diri. Lagi dia kuat beribadat kepada Allah, dia sembahyang sunat kuat, dia baca Quran kuat, dia puasa sunat kuat, lagi kuat dia buat ibadat pada Allah, lagi besar kedudukan dia di sisi Allah, lagi besar dosa orang yang dibunuh dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada boleh siapa buat apa angkara ke atas orang mukmin itu.
Siapa pun tak boleh buat apa-apa yang tak elok kepada orang yang beriman. Baik dirinya atau kehormatannya atau hartanya, tak boleh. Bukan kata tak boleh bunuh dia, tak boleh buat apa juga benda yang ada kaitan dengan dia. Kita buat satu cerita yang boleh mengaibkan dia, tak boleh. Kita pergi curi harta benda dia, tak boleh. Kita tak boleh buat apa pun kepada dia selagi mana dia orang Islam, dia orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun disuruh kita jaga. Kalau sekiranya dia tidak mengacau kita, disuruh kita jaga dia, jaga nyawa dia, jaga harta benda dia. Ni pula orang Islam, pulaknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi tak boleh pergi buat apa-apa ke dia. Maka siapa buat apa angkara ke atas orang mukmin, nescaya murka Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Dia. Siapa cuba juga duk buat sesuatu yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia kerana dia buat orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala kira tak mau pandang dia. Allah cukup marah dia. Tuan-tuan tengok dalam Quran ayat 93 surah An-Nisa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Shadaqallahul 'azim. Tuhan kata barang siapa bunuh satu orang yang beriman muta'ammidan, saja bunuh. Barang siapa yang membunuh satu orang yang beriman secara sengaja, saja-saja nak pergi bunuh, fajazaohu jahannamu khalidan fiha, maka balasan bagi orang yang bunuh orang Islam yang beriman itu neraka jahanam, kekal di dalam selama-lama. Habis tuan-tuan, semayang melecok dari, tapi kerana dia biasa bunuh satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fajazaohu jahannamu khalidan fiha, maka balasan dia neraka jahanam, hak paling teruk. Khalidan fiha, kekal dalam neraka jahanam selama-lama. Wa ghadiballahu alaihi, tidak cukup dengan kekal dalam neraka, dan murka Allah Subhanahu wa taala ke atas dia. Wa la'anahu, dan Allah laknat dia pula. Wa a'adda lahu 'azaban 'azima, dan Allah sedia bagi dia azab yang cukup besar. Itu Quran tuan-tuan, ayat 93 surah An-Nisa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka apabila murka Allah, nescaya dibalak Allah Ta'ala dengan beberapa seksa. Allah ni bila dah dia marah, tunggulah apa bala, apa seksa yang akan ditimpakan kepada orang yang dia marah ni. Sebagaimana tersebutlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar, فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان بقلبه. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat tu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Riwayat daripada anak Sayyidina Umar. Kata dia telah naik Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mimbar. Satu hari Nabi naik atas mimbar. Kita dah abang dah dulu mimbar Nabi macam mana kan? Naik Nabi ke atas mimbar. Dan berdiri ia di atasnya. Nabi naik, Nabi berdiri di atas mimbar. Lalu berseru ia dengan suara yang tinggi. Nabi ni kalau kita buka hadis, baca cerita tentang Nabi berkhutbah. Nabi khutbah suara deras. Nabi SAW dia kalau khutbah suara dia rafi'. Rafi' ni maksud suara cukup deras. Tak tidur lah, maknanya tak tidur. Kalau hak dengar ni tak boleh tidur. Tidur ni hingga dia terkejut saja kalau tidur. Bukan? Dia dijerakah piung-piung atas mimbar ni. Pasal apa? Itulah satu-satunya peluang untuk kita nak injek hati orang yang main ni. Nak tunggu dia mai waktu lain tak mai. Mereka ni jemaat ni tak ada arah. Kalau tak pergi sembahyang jemaat ni, orang tengok cukup tak elok ni. Jadi oleh kerana tak tahan dengan orang duk tengok jegel lagu nak telan dia tu, dia pergi juga jemaat. Tumpang dia mai ni, khatib ni mau masa tu jarum mau cukup tajam injek masuk. Penting, member khutbah ni cukup penting. Dan Nabi SAW dia amat gemar
mengambil cerita-cerita at-tarhib wa targhib sebagai isi khutbah dia. Nabi SAW dia sangat gemar menggunakan cerita-cerita yang boleh menggerunkan orang yang dengar ni. Isi khutbah Nabi cerita pasal apa? Pasal azab kubur misalnya. Cerita macam ni manusia kalau dengar, lebih-lebih lagi orang yang tak biasa dengar. Bila dia dengar, dia lagu duk jegir lagu tu. Maknanya petang ni asam dia semayang. Petang ni asam dia semayang. Pasal apa nu? Baru dengar aja tadi. Nabi SAW diriwayatkan oleh anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata telah naik Nabi atas mimbar dan berdiri Nabi di atasnya. Lalu berseru Nabi dengan suara yang cukup tinggi. Maka sabda Nabi SAW, hai sidang mereka yang sesungguhnya telah Islam dia dengan lidahnya dan tiada sampai iman di hatinya. Tu dia Nabi kata begitu. Nabi kata, ya ma'syara, wahai orang-orang yang ada depan aku yang mulut dah mengaku Islam tapi didapati Islam tidak sampai ke hati. Nabi spesifik benda tu, Nabi dekat orang macam ni. Masalah, dia kata Islam di lidah dan tidak beriman di hati tu bagaimana? Macam mana yang kata Islam dah, dari segi bercakap ni Islam dah, tapi hati tidak Islam lagi. Kata dia adalah Islam di lidah sahaja itu ialah orang yang mengucap di lidahnya tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Dia ni mengucap dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengucap dah. Tetapi di hatinya tidak mengaku seperti yang telah diucapkan di mulutnya itu. Tapi hati tak mengaku. Dia sebut mulut tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tiba-tiba ayat Quran hak Tuhan turun dia tak ikut. Dia sebut dah di mulut dia Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tiba-tiba hadis Nabi dia tengok sebelah mata aja. Mulut dah mengucap aja sabit dah Islam dia, tapi Islam dia tu tak jejak di hati. Begitu. Maka bukanlah dia sebenar-benar Islam pada hukum syarak kita. Islam tidak melihat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat dia ni Islam sebenar. Dia Islam tapi tidak sebenar, dia kata. Begitu. Bahkan bernama dia setengah daripada orang munafikin. Orang munafik ni Islam tapi tak solid Islam dia. Pasal apa? Kata Islam tapi duk komplain Islam. Mengaku kata Islam tapi bila orang bercakap pasal pakai tudung, dia mula nak merepek. Dia kata ini benda peribadi, orang nak pakai-pakai, tak orang pakai sudahlah, jangan duk marah orang tak orang pakai. Dia dah mula cakap merepek. Itu orang kata cakap merepek. Allah Subhanahu Wa Taala suruh, Allah kata wajib benda tu. Orang-orang perempuan yang beriman ini Tuhan kata wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Tuhan kata dah hendaklah orang-orang Islam, orang-orang perempuan yang Islam yang beriman hendaklah melabuhkan tudung mereka hingga menutup juyubihinna, menutup dada-dada mereka. Itu perintah Quran, bukan hadis. Kok kata hadis dia cakap banyak, ni sahih ke tak sahih nak cakap. Ini Quran. Takkan nak tanya ayat Quran ni sahih ke tak? Sampai macam tu punya terang Allah suruh dalam Quran. Habis duk buat cakap banyak lagi, duk kata lagu tu lagu ni lagi. Ni apa ni? Ini dia ialah orang Islam tetapi mempunyai sifat nifaq di dalam hati dia, dan dia ni lebih dikenali sebagai orang munafik. Dia kata begitu. Yakni orang yang mempura-purakan dirinya Islam. Dia memprojekkan diri dia sebagai orang Islam. Tapi Allah kenal Islam kedak dia ni. Sungguh-sungguh kedak dia ni dengan Islam ni. Allah kenal. Maka diucapnya dengan lidahnya apa yang diucap oleh orang Islam. Dia bercakap lagu orang Islam lain pula. Begitu. Dan dibuatnya apa-apa yang dibuat oleh orang-orang Islam supaya nampak pada zahirnya macam orang Islam. Orang semayang, dia semayang. Nampak lagu tu. Orang pergi haji, dia pergi haji. Umrah, dia sampai lebih kerap pada kita dan sebagainya macam tu. Tapi hakikat dia sebenar Allah tahu. Begitu. Dan pada batinnya musuh orang Islam. Sebenarnya dalam hati dia ni, batin dia ni, dia cukup lemah dengan orang Islam. Dia lemah. Bila orang duk tunjuk kecenderungan kepada Islam, lebih-lebih dia lemah. Dia mau Islam ni takat baca Yasin malam jemaah saja.
Dia mau Islam ni takat baca doa bila nak makan, bila nak mula majlis saja. Dia mau Islam takat tu aja. Tiba-tiba orang ni nak lebih pada tu Islam. Dia mula lemah. Begitu. Kerana mereka itu yang mencari dan memeriksa apa keaiban orang Islam. Kerja puak ni pula dia duk cari ya, di mana kelemahan orang Islam. Kalau ada loophole, dia akan attack orang Islam habis-habisan. Dia kata dia Islam, tapi dalam masa yang sama dia duk cari, minta bagi buat silap aja, dia akan attack habis-habisan. Begitu. Bukan dia nak pergi nasihat, bukan dia nak pergi tuntun orang tu balik ke, bukan, dia nak attack kawan tu, dia nak pergi rebak kawan tu, dia nak pijak kawan tu. Sedangkan dia dengan kawan tu sama agama. Begitu. Maka didapat mereka itu semuanya, maka dikeluarkannya. Maka didapat mereka itu keaiban yang sedikit. Dia tengok, dia akan cari. Maka dibesarkan oleh mereka itu dan disiarkan. Dia cari, kalau dapat kata aib sikit pun, dia akan pembesar benda tu supaya orang Islam ni boleh malu. Jahat sampai macam tu. Cari, duk cari, lama dah duk tunggu bagi dia ni buat silap. Dia silap sekali aja, dia serang ni seolah-olah kau ni hausiau punya orang. Tak terpakai punya orang boleh buat lak kaki dia ni. Dia memang duk tunggu saat kawan ni buat silap ni. Saat orang Islam, orang beriman ni buat silap, dia duk tunggu. Sekali buat silap, dia serang sampai tak boleh angkat kepala. Dia nak macam tu. Disiarkannya habis-habisan keburukan yang sekali yang dibuat oleh kawan ini. Begitu. Dan apa rahsia orang Islam, semuanya dikeluarkannya. Dia tak reti simpan rahsia orang Islam. Dan sebarang apa kerja orang Islam yang tiada menerima pada akal mereka itu, maka menjadi ejek-ejek dan main-main. Mana-mana kerja yang orang Islam buat yang dia tak boleh terima, yang dia tak boleh setuju, dia akan ejek-ejek, dia akan pergi main benda-benda ni. Maka dengan sebab melampau-lampau mereka mengeluarkan apa rahsia, memberi ingat akan hukum Allah ke atas mereka itu, maka iaitu sabda Nabi SAW, la tu'zul muslimina wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awrati. Maksudnya, janganlah sekalian kamu sakiti orang-orang muslimin. Nabi ni pesan sangatlah, tak usahlah ada di kalangan kita ni pergi bagi sakit orang-orang Islam. Tak usah. Kalau dia mengucap kalimah syahadah, kita mengucap, tak usah pergi buat bagi sakit dia. Tak usah buat naya dia, tak usah buat zalim pada dia. Dan janganlah sekalian kamu aib celah mereka itu. Tak usahlah kita pergi aibkan orang-orang Islam yang beriman ni, tak usah. Begitu. Sekalian kamu kata bodoh, anak jahil, orang pak turut, kau cucuk hidung, ataupun kemaluan mereka itu pula. Maksudnya benda aib mereka itulah dia nak abang itu. Kemaluan tu maksud benda aib mereka ni. Tak usahlah pergi punggah mai benda-benda aib mereka ni. Allah tembak nak kata orang ni. Kan Allah bercakap agama dia tu pun sendiri. Buka. Kalau buka tu hak betul pun salah. Bila buka hak betul pun salah. Tambah pula pipi tenah dia, lagi-lagi salah. Kan? Bila tengok sakit hati kat kau ni. Sakit hati pasal apa? Pasal dia ni nampak Islam sangat dia ni. Sakit hati pasal tu. Duk cari jalan, jumpa aja dia hantam cukup-cukup. Baik, seperti mereka itu telah berjawab bertengkar, dua laki isteri, maka sekalian kamu kembangkan dan siarkan. Allah kata dia main duk baca khutbah Jumaat kat kita. Orang itu depan mata aku duk tengkar dengan bini. Bercerita gitu. Tuan kita baca di masjid Kelang Lama dulu kan. Sahabat. Kan sahabat juga lah sahabat Nabi. Masa tu Nabi dah wafat dah. Sayyidina Umar menjadi khalifah. Si sahabat ni dia bertengkar dengan bini dia di rumah. Maka dia pergi di rumah Sayyidina Umar nak minta Sayyidina Umar bagi nasihat dekat dia. Dia sampai tak jauh dengan rumah Sayyidina Umar sampai dekat, dengar Sayyidina Umar duk bertengkar dengan bini dia. Kita baca dulu di masjid Kelang Lama. Kitab Muhimmah fi Ilmi Hadis. Dia nak pergi minta nasihat Sayyidina Umar pasal dia bertengkar dengan bini dia. Pipi kawan dia nak minta nasihat tu pun tengah duk rancak bertengkar. Dia dengar-dengar, dia kata kalau Umar boleh guni, dia kata baru 2 kali 5 aku, dia pun balik. Ya. Manusia juga, Sayyidina Umar pun manusia juga, bini dia pun manusia juga.
Takkan hidup suami isteri sampai tak ada sekali kot, tergigit lidah masa muka, takkan sampai tak ada kot. Mesti ada punya. Kadang-kadang bukan ada benda apa, bukan benda besar, benda kecil tapi terhentak hati. Nabi SAW pun kita baca tafsir di masjid Tikam Batu tu, Fitnatul Ifki, cerita tentang orang nak fitnah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bukan tak tahu, kata isteri dia Aisyah ni bersih daripada tuduhan yang dilemparkan. Nabi tahu, tapi oleh kerana ramai sangat orang duk kata ni, rasa juga ke hati Nabi ni, sehingga kan Nabi balik rumah berasa tawang begitu. Kalau selalu balik boleh duk melawak dengan isteri dia. Kan kita duk jumpa hadis Nabi dengan Aisyah biasa lumba lari sama-sama, mandi jenabah pakai satu cebok, dua orang pakai satu cebok dan sebagainya. Ini semua hadis-hadis yang nak menggambarkan kepada kita bagaimana cerianya rumah tangga Nabi. Rumah tangga Nabi dengan Aisyah ni cukup ceria, tapi kerana fitnah yang dilemparkan oleh orang ramai ni, hilang keceriaan tu. Nabi balik, Nabi tahu isteri dia tak buat benda yang orang tuduh tu, tapi oleh kerana orang kata ramai sangat, tak banyak sikit menggugah rumah tangga, sehingga Nabi jadi tawang hubungan dengan isteri dia. Ini cerita dia. Kalau Nabi pun melalui saat getir yang macam tu, takkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak lalu benda tu. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun jumpa benda tu, takkan kita hari ni sampai tak jumpa benda tu. Tak banyak sikit ada juga. Kadang-kadang kita jadi bapa, kita marah anak kita, kita marah dia. Terus bini kita main duk jadi lawyer pula pertahan anak kita. Padahal bukan dia ada masalah apa dengan kita pun, tapi sikap dia yang membela anak yang buat salah ni, kita tak banyak sikit berasa juga lah. Jadi kita tak maulah nak payau depan-depan anak ni. Masuk dalam bilik sekali lagi dia tahu lah. Kan, masuk dalam bilik, kata yang pergi jadi lawyer ni pasal apa? Lulus pada mana? Lawyer mana ni? Dia buat tanya lagu tu sekali lagi, dia mula lah. Kan, tak banyak sikit, dia jadilah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang berlayang tengah lautan takkan tak pernah sekali kena ombak besar. Mesti kena. Sekali mesti kena. Bahkan kadang-kadang tiap-tiap kali turun ke laut kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sekalian kamu berkhabar-khabar dan cerita berbisik akan hal mereka itu. Dapat sekali aja aib dia ni, cerita habis riuh satu negeri. Begitu. Maka tak usahlah kamu peduli dan tak usah pandangan kita boleh bagi. Saja bila buat pesta ayak masuk biduk siasat ni lagu mana, lelaki hang lagu mana, dia duk buat apa ke hang, apa semua apa dia duk bagi sebulan, itu bukan kerja orang Islam. Itu bukan kerja orang Islam. Dan orang Islam diminta supaya jangan masuk campur hal rumah tangga orang ni tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum. Begitu. Sambung hadis tu dia kata fa innahu man tatabba'a aurata akhihi almuslim tatabba'a Allahu auratah wa man tatabba'a Allahu auratah yafdahu walau fi jawfi rahli. Maksudnya kerana bahawasanya barang siapa yang menuntut periksa akan kemaluan saudaranya yang Islam, maksudnya aib lah. Barang siapa yang menuntut periksa aib saudara dia yang Islam, nescaya Allah menuntut periksa auratnya pula. Kita duduk punggah cari aib orang, esok di hari akhirat Allah buka aib kita. Yang ni tentunya. Bila Nabi janji benda ni, hak Nabi janji ni Allah suruh Nabi habaq kat kita. Barang siapa yang masa duduk atas dunia ni suka duduk punggah keluar, saja duduk punggah keluar cerita aib saudara yang sama seagama. Lebih-lebih lagi saudara yang tidak buat maksiat, sekali itu dia tersilap, kita duduk punggah keluar, di sana esok Allah buka aib kita di depan manusia seluruhnya. Begitu. Dan barang siapa dituntut periksa akan dia rumai kemaluan juga. Aib lah, maksud dia di situ aib. Dan barang siapa dituntut periksa akan aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah buka aib dia, nescaya terbukalah keaiban itu. Dan jikalau ditutup dan dilindung di dalam lingkungan kenderaan atau rumah sekalipun, orang akan tahu juga. Kalau Allah buka aib kita, tak ada siapa pergi tutup bah. Semua orang akan tahu aib kita. Tapi Allah tidak akan buka aib kita, melainkan kita pergi buka aib orang lain dulu. Begitu. Sambung hadis tu, wa nazara ibn Umar yawman ila al-bait aw ila al-Ka'bah faqala ma a'zamaka wa a'zama hurmatak. Maksud dia, dan telah menilik dan memandang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pada satu hari kepada Baitullahil Haram ataupun kepada Ka'bah.
Maka kata dia, apalah besarnya engkau wahai Baitullah. Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Lepas dia dengar Nabi kata lagu tu, satu hari dia duduk depan Kaabah, dia duduk tengok Kaabah dengan mata, tengok Kaabah ni. Kemudian dia kata apalah besar hebatnya kamu wahai Kaabah. Hebat sungguh kamu ni wahai Kaabah. Satu dunia segenap penjuru manusia Islam duduk dalam muka bumi ni, semua ada keinginan nak pergi ke Kaabah. Hebat sungguh kamu ni wahai Baitullah, dia kata. Dan apalah besarnya kehormatan engkau di kurnia Tuhan. Dia kata apalah satu kehormatan yang hebat yang Tuhan bagi dekat kamu wahai Baitullah. Tiap-tiap hari orang tawaf kamu, dan tiap-tiap waktu disuruh Allah sembahyang 5 waktu dan lainnya beradab kepada kamu. Dan tiap-tiap tahun disuruh Allah orang-orang ziarah kamu. Apalah besarnya kehormatan kamu ini wahai Kaabah. Abdullah bin Umar, dia pergi duduk kat Kaabah tu, dia duduk kata begitu. Apalah satu istimewa kamu ni wahai Kaabah. Sampai macam tu punya keistimewaan Tuhan bagi ke kamu ni. Satu dunia orang Islam, duk mana pun semayang kena menghadap Kaabah. Satu dunia orang Islam, kok mana pun seumur hidup sekali kena pergi juga tengok Kaabah ni dan buat ibadat yang berkaitan dengan Kaabah. Punya istimewa kamu ni wahai Kaabah. Lepas tu dia kata apa? Wal mu'min a'zamu hurmatan 'indallahi mink. Dia kata tetapi apalah diherankan kurnia Tuhan kepada kamu. Bermula orang yang beriman itu lebih besar kehormatan di sisi Allah daripada kamu. Dia kata. Begitu punya hebat kamu ni, hebat lagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala meletak orang yang beriman ni cukup tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an." Maksudnya barang siapa menyelamatkan seorang mukmin daripada mati kena bunuh, maka seolah-olah menghidupkan dia manusia seluruhnya. Itu dia. Kalau kita tak bunuh orang Islam, seorang kita tak bunuh, kita seolah-olah mengizinkan orang Islam satu dunia ni untuk hidup di atas muka bumi Allah. Seorang aja. Kalau kita tak bunuh seorang, kita seolah-olah kita orang yang terlibat dalam mengizinkan orang Islam satu dunia ni untuk hidup. Begitu. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Tajuk baru, bab ma jaa fit tajari. Itu bab yang datang pada menyatakan menguji sesuatu dengan sesuatu. Ini pula dia nak cerita kat kita, kita hidup dalam dunia ni mesti ada tajribah. Dia kata, mesti ada ujian yang kena. Masing-masing orang masing-masing ujian. Ketahuilah saudaraku, boleh seorang itu ambil iktibar bagi diri dengan menguji sesuatu dengan sesuatu. Kita boleh ambil iktibar daripada ujian yang kena ke atas seseorang, sesuatu ujian yang kena ke atas seseorang. Bermula dalil yang menunjukkan atas harus yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la halim illa dzu 'athra wala hakim illa dzu tajribah. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dipanggil orang dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada orang yang panjang hati. Panjang hati ini maksudnya sabar. Dan tidaklah orang yang panjang hati, tidaklah orang yang sabar dan tidak lekeh marah itu, melainkan orang yang jarang-jarang sekali buat salah. Nabi kata orang yang sabar dan juga orang yang lambat marah. Orang macam ni dia jarang-jarang buat salah. Kalau buat salah ni orang tak sabar, banyak kesalahan dia buat. Kalau buat salah ni orang yang dia cepat marah, banyak kesalahan dia buat. Baru dengar cerita sikit je melenting, piu-piu, marah habis, hampuk pinggan mangkuk pecah berkecai apa semua dah. Lepas tu baru dengar cerita sepenuhnya. Dengar-dengar, tinggal mangkuk kena pergi beli lain. Tapi ada orang macam ni ada. Oh, dia melenting ni ya Allah. Baru dengar sikit tu dia respon balik tu, akhirnya merugikan dia. Bukan merugikan orang, merugikan dia. Begitu. Dengar sikit dia respon balik, rugi dari segi apa? Persahabatan. Punya lama dah berkawan dengan kawan tu, 25 tahun dah duduk bersahabat dengan kawan tu. Kerana satu kesilapan, dengar satu cerita, dia terus melenting marah, putih persahabatan.
dengan kawan yang dia dah kawan 25 tahun. Nampak? Rugi tuan-tuan. Kita dalam dunia ni tuan-tuan, lagi ramai orang kita boleh berkawan, lagi senang kita. Sedar tak betul? Kita ni macam hidup dalam dunia ni mau bagi ramai kawan. Lagi ramai orang kita kawan, lagi mudah kita. Lagi kurang orang kita kawan, kita susah. Kita susah. Ini. Jadi nak putus persahabatan bila-bila masa. Nak cari seorang sahabat mengambil masa. Begitu. Apabila orang tersalah pada apa-apa perbuatannya, maka tidaklah dia boleh lekas marah kerana silap ataupun tersalah orang itu. Ini. Bila orang ada buat silap kat kita sikit, tak usah melenting lagi. Biar tak dulu. Selidik habis-habis. Apa cerita sebenarnya? Begitu. Disebabkan bukannya ia sengaja mau salahkan perbuatannya sebagaimana diri sendiri. Apabila salah pada satu pekerjaan, bukannya sengaja. Orang yang buat salah kat kita tu, dia bukan sengaja nak buat salah. Kadang-kadang dia tersilap. Dia pergi buat benda tu, kita pergi marah kat dia. Macam kita juga, kita bukan saja nak pergi buat silap. Kadang-kadang kita tersilap. Bila tersilap, kita tahu memaafkan diri kita. Tapi kalau orang tersilap kat kita, kita tak boleh nak maafkan orang. Ini tak bersih. Gitu. Maka di situ tidaklah boleh lekas marah, bahkan maulah sabar dan panjang hati apa yang tersalah orang itu. Orang buat salah kat kita sikit sebanyak ni, tak usah ambil hati sangatlah. Sabarlah, sabar. Kita semak balik pasal apa ni, dia ni punya lama duk jadi kawan aku, yang hari ni dia pergi buat lagu ni kat aku. Semak dulu, cek balik siasat sana sini dan sebagainya. Akhirnya baru kita dapat tahu kawan tu tak buat pun macam tu. Orang ketiga yang mau main maklumat tak betul dekat kita, sehingga menyebabkan kita marah orang yang pertama ni. Baru jumpa punca. Nasib baik kita tak mengamuk marah dia lagi. Kalau tidak, hilang seorang sahabat. Ini Islam suruh kita macam tu. Sabda Nabi SAW lagi, tidak pandai melainkan orang yang biasa kena uji. Itu maksudnya. Manusia ni lagi tak kena uji, tak tahu kesabaran dia tara mana, tak tahu dia ni tahan tara mana, tak tahu dia ni pandai ke tak pandai ke, bodoh ke tak tahu. Bila kena uji baru boleh tahu. Tak kena, tak tahu. Begitu. Maka jikalau hendak tahu apa satu perkara yang belum diketahui, tentulah dengan uji. Nak tahu betul-betul kita ni orang yang sabar ke tak? Satu ujian main dekat kita. Tahulah kita sabar ke tak? Nak tahu kita satu ujian main, kita tahu kedudukan kita tang mana. Begitu. Maka kemudian daripada uji itu jadi pandai dan tahu selok-beloknya. Dia kena sekali ujian, dia reti. Dia retilah. Dia tak akan buat kerja bodoh lagi dah. Dia retilah. Dia kena dah sekali. Aku ni yang pergi kena kanser ni pasal apa? Pasal rokok kuat sangat. Apa tu ya? Penyakit kanser tu ujian. Ujian Tuhan bagi kat dia. Yang ni bukan ujian bulanan, ujian seumur hidup kan. Kena nanya. Kena nanya. Baru satu sahabat orang ni telefon mereka tanya, Ustaz ada kontak lah dengan Dr. Harundin lah apa semuanya. Apa saya apa? Allah, dia kata orang perempuan saya ni duk cerita, hari tu kena barah susu, tidur ambil treatment dekat hospital Mont Mariam, apa nama, Tanjung Bunga ke mana, hospital cancer Mont Mariam Tanjung Bunga. Sampai habis tak ada rambut dah. Ubat kuat kan, ubat tu terlampau kuat, rambut lurus, tak ada rambut dah. Susu pun buang dah, tak ada dah. Dia kata pergi kena treatment untuk kanser susu ni. Hari ni ambil treatment, 5 hari tak boleh buat apa. Dia ganggu habis satu sistem badan. Sekali treatment dia ambil, 5 hari tak boleh buat apa. Dia kata makan nasi bungkuih anak beranak ni biasa dah. Tak boleh masak, tak boleh buat apa. Lepas treatment tu balik tu tidur keras kediam, kita kena jaga dia kata. Bertahun nak boleh mati sel kanser yang ada tu, kanser susu. Nak boleh mati sel tu bertahun. Rambut sampai tak ada langsung, habis dah. Alhamdulillah lah, dia kata selesai lah bab tu, syukurlah. Isteri dia pun panjang umur apa semua. Baru elok 2 bulan, dia sakit pinggang pula dah. Sakit pinggang pula. Dopi mengurut pun sakit juga. Makin hari makin sakit, makin hari makin sakit. Dia tak mau pergi hospital dah. Dia tak mau dah. Dia fobia dah dengan hospital ni. Kena treatment sampai tak ada rambut, sampai jadi tak mau dah pergi hospital. Tak ada arah. Pergi urut, pergi apa, kau duk sakit lagi, pergi juga hospital. Pergi kanser tulang pula dah.
Allahu Akbar tuan-tuan. Bila dia cerita ni, kita ni minta berlindung dengan Allah. Tuan-tuan, penyakit macam-macam tu adalah. Penyakit macam-macam tu ada. Kita Tuhan bagi sihat ni, mau syukurlah banyak-banyak dekat Tuhan. Syukur banyak-banyak, jangan lawan dia. Jangan lawan dia. Syukur banyak-banyak dekat dia. Dia bagi kita sihat, dia bagi kita ada keluarga, dia bagi kita boleh duduk berjalan, main masjid, mengaji, boleh ilmu sepatah dua, boleh. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kat Tuhan. Jangan duk buat benda yang nak bagi Tuhan marah kita. Tuhan dia marah kita, dia boleh buat macam-macam kat kita. Begitu. Nah, kata Tirmizi itu hadis hasan lagi gharib. Terperhabis orang jual muka lagi. Bab dia kata ma jaa fil mutasyabbi' bima lam yu'ta. Kita nak habis dah bab ni, tajuk besar ni. Lepas ni kita nak kena masuk tajuk baru. Kalau tinggal selai ni susah kita bulan depan. Itu bab yang datang pada menyatakan orang yang mempura-pura dapat barang yang tidak diberi kepada dia. Ada juga orang jenis ni. Dia tak dapat apa pun, dia buat cerita ke orang kata dia dapat. Kita baca tengok apa dia nak abang ni. Ketahuilah saudaraku, adalah manusia ni macam-macam tabiat. Dia kata. Ni penulis kitab dia. Dia kata manusia ni, ya Allah, 1001 perangai tu ada. Oh, hak kita biasa jumpa, hak kita tak biasa jumpa, hak kita duk dengar cerita orang macam-macam. Nama kata manusia ni, dia kata bermacam-macam tabiat. Ada yang suka megah dan suka dapat nama. Itu satu penyakit. Dia syok orang kenal dia. Duit tak ada, tak apa. Dia syok begitu. Naik kereta boleh duduk angkat tangan ke orang. Dia syok. Itu satu juga. Satu golongan manusia. Duit pun ada lah, pakai duit pun tak ada, apa pun tak ada. Dia rumah bergaduh lah, TV ni apa semua, tak ada apa dia ni. Tapi dia ada yang tu. Dia bila keluar naik kereta, tangan sebelah pegang steering, sebelah sini. Dia syok. Ada manusia macam tu, dia kata. Dia megah, dia syok macam tu. Dan ada yang tiada suka gah dan nama. Ada juga satu jenis lagi. Dia ni ada segala-gala. Tuhan bagi kat dia RM2, Tuhan bagi kat dia kebahagiaan rumah tangga, Tuhan bagi kat dia kesihatan, Tuhan bagi kat dia macam-macam. Tapi very low profile. Orang tak kenal dia ni. Sengap je duduklah masyarakat. Masjid ada. Tapi nak pergi ke depan tak ada. Lagu sengap. Bagus ni Allah yang mengetahui. Ada manusia macam ni. Hanya dia suka kepada kebajikan dan buat kebaikan. Ni, dia lagu tu ya. Dia tak mau orang kenal dia sangat-sangat, tak mau. Dia kira lagu tu je main apa semua balik. Orang tak tahu dia siapa pun tak apa. Mr. Nobody. Dia ni. Orang tak tahu siapa dia ni apa saja. Cuma orang pergi mana pun nampak muka dia ada. Orang tahu ni, dia ni mana pun dia duduk pergi mengaji ni, bagus. Orang duduk kata lagu tu aja. Tapi tak tahu dia ni siapa, lagu mana tak tahu. Ada juga hadis macam ni. Dia kata, satu daripada tabiat orang yang sukakan gah dan suka nama, iaitu orang yang merupakan dirinya dapat hadiah dan pemberian daripada orang yang bernama. Dia kata, orang yang bernama ni memang semua orang ada nama. Dan bukanlah maksud dia orang yang bekerja di syarikat surat abang bernama. Maksud dia orang yang kenamaan. Itu maksud dia. Dia syok bila dia sembang dengan kita. Dia doa, abang saya itu masa PM main melawat Sungai Petani tinggal rumah saya. Oh, dia syok macam tu. Dia syok macam tu. Hari itu apa nama TPM turun main sini tu, duk salam-salam dia nampak saya bagi salam kat tangan mai kat saya. Dia syok begitu. Saya dengan bukan orang lain, dia syok begitu. Okey, ini satu geng dia kata, satu kumpulan. Atau daripada orang-orang yang kaya, dia syok ni, pidu abang orang kata dia ni ada kaitan dengan orang kaya, orang kenal ni. Ada syok begitu. Padahalnya dia kata tiada apa satu yang dapat dia daripada dia. Sebenarnya tak ada apa pun. Muhung aja. Ni jam tangan ni dia kata Datuk apa telah bagi kat dia. Dia pergi beli dekat apa. Dia pergi abang kata Datuk tu bagi kat dia. Kita pun tak tahu apa penyakit dia ni. Dia seronok duk abang lagu tu kat orang. Dia kata sebenarnya apa? Sebenarnya tak ada apa pun. Kawan tu pun tak kenal dia pun. Tapi dia main dekat orang, dia duk cerita kata dia dengan orang kenamaan, dengan orang kaya, dengan apa semua ni, dia kira lagu ni punya cantik dia kata. Tunjuk kata dia kancing macam tu. Tentang cuba fikir ni, agama bab ni pun dia ada bincang. Ni bab ni pun ada bincang. Sedangkan bab ni rupanya ada dalam masyarakat kita. Kita tak tahu kata hadis Nabi ada berkaitan dengan kek ni. Kita baca tentang. Dia kata bahkan dia membesarkan
labunnya dan tai anginnya saja. Dia kata jenis orang tik minyak dia kata. Allah cerita ni ya Allah. Begitu. Seperti dikatanya aku dapat satu hadiah mangkuk ataupun piala berisi halwa. Berisi halwa sempena pertunangan anak orang kaya ni. Anu. Oh, pidak abang. Itu penurui rumah dia tu aku pi orang lain semua dia nak jumpa salah biasa ya. Aku dia tarik di belakang, dia lepas main. Oh, dia cerita ke orang. Kan dia syok macam tu. Dia syok. Atau dia kata dapat kiriman daripada orang besar Mesir, kitab yang bagus. Oh, ni pula satu. Dia kata di kitab ni dia kata di Malaysia bukan ramai orang ada ni dia kata. Aku ni pun sabit kenal dengan abang orang besar Mesir mana nak hantar mai kat dia. Wahai pergi beli di Mekah itu ni. Kan dia pergi buat haji itu ni, tinggal kedai kitab tu dia sambang satu. Bukan ada faedah balik tu cerita benda ni ke orang. Bukan ada faedah. Tapi dia syok cerita tu. Walaupun cerita tu cerita rekaan dia aja. Orang hak dengar tak rasa syok apa pun, dia syok sendiri. Ini penyakit. Begitu. Baik, dia kata aku dapat kain kirim daripada aku dapat kain ni kiriman daripada taulan aku yang tinggal di Eropah. Oh, dia kata ni hang jangan buat pasal ni. Tai aku pakai ni. Tai ni apa nama anak menakan duduk di Eropah tu. Duduk di Itali tu hantar mai. Padahal pergi beli di supermarket Pakistan saja. Kan made in Italy lah tulis belakang tu. Kan lagu tu. Maka semua bual dan kecek kosong yang membohong itu seperti yang demikian itu ditegah oleh syarak. Tak nak cerita. Mohong ni syarak tak nak. Tak nak. Ni cerita tak ada faedah. Orang putih kata speak nonsense. Dia kata. Nonsense. Tak ada satu faedah pun. Dia pun tak dapat faedah. Kita dengar pun tak dapat faedah. Agama tak mahu orang yang buat kerja lagu ni. Dan tiada bagus pada akal dan pada adat. Tak bagus. Tak bagus. Akhirnya orang tahu dia siapa. Mula lah orang nak karang di belakang tu. Orang nak karang lah. Mak apa? Mak bom ni kata. Pasal apa tu bom orang kuat sangat. Okey, karut lah. Bila kena gelang tu, karut lah. Dia tunggu meletup malah bom. Nanti karut. Bahkan yang disuruh oleh syarak kita apabila dapat pemberian itu balas ataupun syukur saja. Yang tu lah. Kalau orang bagi sungguh. Katalah orang kaya manakah bagi sungguh kat dia satu pemberian. Ataupun menteri manakah bagi sungguh kat dia satu jam tangan. Apalah kalau sekiranya dia dapat sungguh. Agama maunya yang pertama syukur pada Allah kerana pemberian tu, dan yang kedua terima kasih kepada kawan yang bagi. Cukup dekat tu, tak payah video ruyuk rendah gelembong sana sini, tak payah dia kata. Maka dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis dia an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man u'tiya ata fawajada falyujzi bihi. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa diberi akan dia satu pemberian, maka didapatnya, yakni ada padanya barang yang jadi buah pembalasnya, maka hendaklah dibalas pemberian itu dengan dia. Agama suruh begitu. Mai satu orang bagi apa-apa kat kita. Kalau di rumah kita ada apa-apa benda hak boleh bagi balik, balas pemberian dia kat kita. Dia main bagi satu jam tangan harga RM3,000 bagi kat kita. Tengoklah rumah tak ada apa. Adalah buah rekup dengan buah rokam. Ada semakuk lepas tidak rekup lah ambil. Aku hal lain tak ada. Kata, aku hal lain tak ada. Bagi. Balas pemberian yang orang tu bagi kat kita. Baik. Masalah dia kata. Pemberian orang itu disuruh oleh syarak kita sebagaimana disebut pada hadis yang di atas itu. Maka jikalau ada orang bawa kepadamu apa-apa hadiah atau pemberian, ataupun ada taulan kamu bagi apa-apa pemberian, terimalah akan dia. Ini satu. Orang bagi apa pun kat kita, terima. Jangan tolak. Orang kecil hati. Begitu. Kerana menyukakan akan hatinya menerima pemberian itu. Kalau kita terima, kawan hak bagi ini, Allahu Akbar. Dia besar hati. Dia besar hati. Dia pun bukan orang kaya. Hak tu je ada rumah dia. Dia suka kat kita ni. Dia suka. Dia menghargai persahabatan dia dengan kita. Dia bagi benda tu kat kita. Kita tengok benda ni, Allah aku pun boleh beli. Saya kata tak apalah. Tak boleh kecil hati dia. Tapi kalau dia bagi benda tu, walaupun nilai dunianya tak ada, tapi nilai persahabatan bawa mati.
Kita terima benda tu, kita kata Allah terima kasihlah ni, pergi cari tang mana ni benda ni apa, kita tunjuk kata kita syok terima barang dia, besar hati dia ni, boleh pecah dada kan? Dia punya Allah, dia kata seronoknya dia ni, besar hati dia. Agama mau macam ni, agama mau macam ni. Agama dia mau kita saling jaga, menjagai di antara satu sama lain, jaga hati. Kita jaga hati saudara kita jaga hati kita, begitu. Dan balas pemberiannya itu dengan apa yang ada padamu. Dia kata jangan buat diam juga. Orang main bagi apa-apa sengap lagu tak kata apa lagu tu. Bahkan ikut pesan Nabi SAW dan pengajaran Nabi, iaitu sabda Nabi, wa man lam yajid falyusni fa inna man asna faqad syakar wa man katama faqad kafar. Tu Nabi kata, dan siapa tidak didapatnya apa ada kepadanya yang hendak dijadikan balas, maka hendaklah puji akan dia. Kalau dia mai bagi satu benda kat kita, kita nak bagi balik apa pun tak ada lah rumah. Dua beradik tengok, takkan nak bagi peti air ni, aku pun nak pakai. Kita tak ada benda. Buka peti air tak ada barang, tak ada apa lah peti air nak bagi. Nak bagi peti air ni tak pernah sabar sangat. Tak ada apa lah, tak ada apa nak bagi kat dia. Nabi kata apa? Kalau sekiranya fa'in lam yajid, kalau kamu tak dapat apa benda boleh bagi kat dia, falyusni, kamu puji dia. Allah terima kasihlah, susah payah main hantar kat saya apa lagu ni. Besar hati dia. Begitu. Agama suruh macam tu. Kerana bahawasanya siapa memujinya, maka sesungguhnya terima kasih ia namanya. Puji tu makna dia terima kasih dah. Dia seronok dah ni, dia main susah payah nak bagi kat kita ni, dia seronok sangat-sangat dah. Dan barang siapa diam, maka sesungguhnya kufur dia akan nikmat namanya. Tu dia. Kalau orang bagi apa-apa kat kita, kita sengap ya. Terima kasih. Benda apa budak buat berat mulut. Nabi SAW kata apa? Dia kata barang siapa yang dapat pemberian tak kata apa, faqad kafar. Nabi kata maka kufur nikmat dia ni. Tu dia tuan-tuan. Masalah syukurkan pemberian orang itu disuruh syarak sebagaimana tersebutlah hadis Nabi. Maka janganlah diterima serta diamkan mulut daripada menyebutkan terima kasih pada dia. Kalau orang bagi satu benda yang baik untuk kita, terima kasih. Kerana yang demikian itu kufur nikmat nama dia. Yakni tidak mengenang budi orang namanya. Dan jadi huduh tabiat orang yang demikian itu. Orang yang tak reti kata terima kasih ni, orang yang huduh. Dia kata. Begitu. Kemudian apabila dapat pemberian orang itu, boleh juga kamu kenangkan pada siapa yang patut kamu kenangkan bagi penambah suka hatinya. Bukan kerana bermegah-megah. Ataupun jikalau kerana bermegah-megah, tidak sayugia dikenang akan dia. Itu dia. Bagi mesti ikhlas lah. Tidak dengan tujuan untuk bermegah-megah. Sabda Nabi SAW, wa man tahalla bima lam yu'tah kana kalabisin saubai zur. Dan siapa bermegah-megah dengan barang yang tak diberi akan dia. Sebenarnya orang tak bagi pun, dia hidup memohon, kata jam tangan ni orang ni bagi, yang ni orang ni bagi, sebenarnya orang tak bagi. Nescaya adalah dia seperti orang yang memakan dua kain yang palsu. Dia. Nabi kata orang hak jenis macam ni. Macam kita dah buat contoh banyak tadi ni, dia ni samalah seperti orang yang memakai dua kain yang palsu. Sebenarnya tak pakai apa. Sebenarnya tak pakai apa. Kan? Memakai kain yang palsu, orang sebenarnya tak pakai apa. Orang yang macam ni. Begitu. Baik, masalah membualkan apa-apa yang tidak diberi orang itu ialah dikatakan ada orang berberi, maka itu salah pada syarak. Orang tak bagi, kita tidur abang kata orang bagi kat kita, salah dia kata. Kerana ia berbuat bohong. Salah tu pasal bohong satu. Dan telah dimisalkan oleh syarak seperti dalam masalah tadi ni, dengan orang yang memakai dua kain palsu. Yang ni seperti orang yang memakai kain pinjam, sebenarnya bukan hak dia. Kalau dia pakai pakaian pun pakaian orang, bukan hak dia. Begitu. Tiba-tiba dikatanya kain itu dia punya sendiri dan miliknya sendiri. Tipu lah, makna kata tipu. Sebenarnya tu bukan hang punya. Kan? Mai duk layuk kereta berkami punya hebat apa semua, mai masa nak minang anak orang ni. Minang tak ada lah kereta tu, kereta orang punya. Barulah Pak Mentua ni jadi hangat dan tu punca. Kan? Dia kata hang perkena aku. Dia kata rupanya. Jadi lagu tu. Kan? Maka bermegah yang demikian itu keji ia pada syarak dan pada akal dan pada adat. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Asma binti Abi Bakr dan Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi gharib. Satu penggal lagi. Dia kata masalah memuji pemberian orang itu bagaimana? Macam mana yang kata puji itu lagu mana?
Sesungguhnya di sini didatangkan oleh At-Tirmizi akan satu hadis yang menunjukkan rupa puji pemberian itu. Bila orang bagi kat kita satu benda, kita nak puji balik itu macam mana? Nabi ni dia tunjuk macam tu. Macam mana kita nak kata Islam ni tak lengkap? Ini benda yang sekecil ni. Nabi tunjuk cara macam mana. Kalau kamu nak buat lagu macam Islam punya mau, ni dia cara detail punya tunjuk. Kalau kita ambil Islam ni, ambil Quran, ambil hadis Nabi ni, nak buat guna pakai, aman dunia ni. Aman dunia ni. Bila kita tahu mengaji, kita tak tahu, bila kita tak tahu, kita duduk belah ikut kita punya suka. Jadi dia begitu. Baik, dia kata di sini, sungguhnya di sini didatangkan oleh At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan rupa puji pemberian. Kata dia an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilih jazakallahu khairan faqad ablagha fit thana. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid ni bapa dia Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Usamah ni pun Nabi ambil juga, buat jadi anak angkat Nabi juga. Dia dengan pak dia dua-dua anak angkat Nabi. Ini cerita Usamah bin Zaid. Dia meriwayatkan hadis ni. Kata dia Nabi SAW bersabda, barang siapa diperbuat kepadanya akan kebajikan. Siapa yang terima kebajikan daripada orang, orang bagi apa-apa kat dia, maka berkata ia bagi orang yang memperbuatnya, jazakallahu khairan. Agama ajak begitu. Ada orang dia sebut jazakallah ya. Yang itu dia tak habis. Jazakallah, mudah-mudahan Allah balas kepada kamu. Balas apa? Kan balas apa? Tergantung. Ada setengah orang kata dia lah faham dah tu, maksudnya balas baiklah. Tak maulah faham. Nabi abang kata jazakallahu khairan, sebut bagi habis lah. Kan? Jazakallahu khairan. Kan? Ramai juga orang kata tu, kita bagi ya. Jazakallah. Jazakallah. Tuhan nak bagi apa kat aku? Kan? Jazakallah. Allah balas kepada kamu. Tuhan nak balas apa? Bagi habislah balas apa? Kita suspend juga dia ada sebut tu jazakallah. Kita duduk tunggu Tuhan nak balas apa? Betul tak balas apa? Habis dan tu aja. Khairan. Khairan tu makna kebaikan. Kan? Jadi Nabi SAW kata, bila orang bagi kat kita satu benda, satu kebaikan, satu kebajikan dekat kita, tolong kita ke, bagi hadiah kat kita ke apakah, jazakallahu khairan, maka sesungguhnya menyampai ia akan puji kepadanya. Itu maksud puji, dia kata. Yakni apabila orang buat baik kepada kamu, seperti tolong kamu apa-apa, ataupun satu kerja dan sebagainya, atau beri apa-apa satu pemberian pada kamu, ataupun membuatkan apa satu perbuatan pada kamu, maka hendaklah ucapkan terima kasih kepada dia. Itu dalam bahasa kita, terima kasih. Terima kasih itu maksud dia jazakallahu khairan. Begitu. Iaitu engkau kata seperti ajar Nabi SAW itu. Kata Tirmizi bermulai di hadis hasan lagi jayyid, lagi gharib. Tiada kami ketahui daripada hadis Usamah bin Zaid melainkan daripada ini wajah. Dia kata inilah akhir abwabul birri wassilah, dan mengiringi abwabut tib. Tentang kita habis baca jilid ni, bab ni bab abwabul birri wassilah ni. Kita mula baca dulu 22 hari bulan 4 tahun 97. Bab ni saja. Satu bab ni saja kita baca 22 hari bulan 4 tahun 97. Betul tak? 97 kan 90 berapa kan? Betul kan? 97. Baru habis satu bab. Macam bayang ni kitab Bahrul Mazi ni. Ada 22 jilid. Baru baca jilid 13 habis. 22 jilid. Bekas-bekas mati dulu kita, tak ada habis kita beli kan. Jadi begitu kan. Tapi setidak-tidaknya adalah satu dua berkat kitab ini kita dapat. Kan kita kena ingat penulis kitab ni dia amatlah ikhlas kepada Allah. Tuan-tuan tahu ni penulis kitab ni Syekh Idris Al-Marbawi. Kitab dia ni dicetak ni tak tahu berapa ribu kali dah ulang cetak, jual habis. Satu Nusantara, Malaysia, Indonesia, Selatan Thai, Singapura, sebahagian Filipin, ni kitab dia ni dalam edisi Melayu. Di mana ada rumpun Melayu, ada kitab ni.
ribu kali dah ulang cetak, kita tak tahu dah berapa banyak kali ulang cetak, hak pirate, hak apa macam-macam. Dia tidak ambil royalty walau sekupang pun. Ada syarikat-syarikat yang buat ni cuba nak tawarkan royalty dekat dia. Dia kata dia tak harap yang tu semua, dia harap keredaan Allah. Kalau dah sampai macam tu orang yang tulis kitab ni, tuan-tuan, kita tak boleh tulis cara ni, kita baca kitab tulisan dia pun cukuplah. Tapi kalau tulisan kitab tulisan dia pun kita tak mau baca, rugi amatlah kita ni. Rugi sangat kita ni. Kan, mudah-mudahan Allah berkati kita dengan kita memilih untuk baca kitab orang yang ikhlas macam ni. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan tengok bab apa pula. Saya akan bincang dengan Tuan Imam. Kita tentukan apa jenis kita nak baca. InsyaAllah kita tengok macam mana. Seberang Jaya pun baru habis tajuk. Masjid Seberang Jaya sini pun baru habis tajuk. Kita tengok tajuk apa pula kita nak baca lepas ni. Kalau saudara ada cadangan, boleh salurkan kepada jawatan kuasa masjid, minta jawatan kuasa masjid beritahu kat saya. Kan? So kita pilih tajuk yang tuan-tuan rasa perlu. Kita ada banyak tajuk yang kita nak kena tahu, kan? Kita ada banyak tajuk kita nak kena tahu, tapi kadang-kadang bila banyak sangat dia tak ada. Kita pilih hak mana yang kita rasa penting dengan kita dulu, kita baca yang tu dulu. Kemudian kita ikut-ikut yang lain pula. Wallahu a'lam. Soalan, kata saya bekerja sebagai penjual buku. Biasanya saya akan pergi ke sekolah untuk jual buku. Kebanyakan pengetua atau guru besar yang saya jumpa minta komisen. Saya rasa was-was, adakah komisen ini dikira sebagai rasuah? Sebab kalau saya tak bagi komisen, dia tak benar saya jual buku di sekolah dia. Apa pandangan Ustaz? Saya difahamkan di kebanyakan sekolah dia ada tabung. Dia panggil tabung kebajikan pelajar. Biasanya guru besar ataupun pengetua sekolah ni, mereka minta komisen ni, duit yang mereka dapat ni mereka masuk tabung. Biasanya begitu. Jaranglah pengetua ataupun guru besar sekolah, lebih-lebih lagi yang Islam ni, yang nak makan duit ke komisen atau apa duit ni. Jaranglah. Cuma benda tu kadang-kadang dia tak maklum dekat kita. Tapi biasanya amalan di kebanyakan sekolah, guru besar ataupun pengetua, dia minta komisen daripada salesman yang main di sekolah dia. Komisen tu dia masuk satu tabung. Tabung tu jadi fund untuk nak bantu budak-budak susah di sekolah. Biasanya begitu. Bagi sekolah-sekolah yang duduk dalam pekan, yang sekira-kira tak ada lah budak-budak susah. Kan susah ni maksud kata nak bayar yuran tak ada duit, misalnya susah lah. Duit-duit ni biasanya mereka akan salurkan kepada aktiviti-aktiviti agama yang dijalankan di sekolah. Kan, aktiviti agama. Mereka buat apa, gotong royong ke apa, mereka buat jamuan. Jamu budak-budak yang terlibat untuk makan ala kadar daripada duit komisen ini. Jadi kalau saudara kita yang menyaga ni tanya, saya menganjurkan supaya kita berbaik sangka. Supaya kita berbaik sangka. Dan hari ni tuan-tuan, kerja apa pun lah, bukan kata guru sekolah lah, kerja apa pun, bahkan sampai ke hakim-hakim mahkamah tinggi pun, Islam dah pergi ketuk. Bukan pergi ketuk pintu rumah mereka, bahkan Islam dah ketuk pintu hati mereka. Cuma kita tak tahu. Yang tu aja. Kita tak tahu. Hari ni tuan-tuan kita tengok orang yang reti Islam ni ramai. Orang reti Islam. Pasal masyarakat hari ni dia nak tahu betul-betul Islam kata apa terhadap apa-apa isu yang timbul. Dia nak tahu. Dia nak dengar betul-betul punya penjelasan dalam agama macam mana. Dalam Quran ada tak ada sebut tentang benda ni. Dalam hadis ada tak ada sebut tentang benda ni. Dan orang yang ada hari ni, masyarakat yang ada pada hari ini adalah masyarakat yang celik. Bukan celik mata je, dia celik akal. Akal dia celik. Dia boleh beza benda baik, benda tak baik. Dia boleh beza. Kalau kita nak beritahu satu keburukan, kita tak payah pergi hina orang yang buat keburukan tu. Kita sebut, kata agama, kata hak ni boleh, hak ni tak boleh. Orang Allah reti dah. Dia reti dah. Kalau kita lebih-lebih pergi nak hina, dia fedak pula dengan kita. Dia kata, apa? Jadi dia begitu. Ini satu benda yang para pendakwah khususnya kena faham. Benda ni kena faham. Masyarakat dah cerdik, cukup cerdik. Dan cuma masalah yang kita hadapi hari ini, kita tidak cukup orang nak memenuhi permintaan masyarakat. Tuan tahu masjid-masjid ada ni,
Bila mai sempena apa, bukan tak mau buat program, tapi tak boleh dapat orang untuk nak mengisi program. Tuan-tuan tanyalah siapa-siapa yang ada jawatan dalam masjid, jawatankuasa masjid, pegawai masjid, nak buat program ni, nak mai ni, Rabiul Awal dah nak mai dah, Maulid Nabi dah nak mai, tak jauh dah. Ni duk cari ni, nak panggil orang ceramah pun tak ada. Telefon orang tu tak boleh, telefon orang ni tak boleh, telefon orang tu tak boleh. Bukan tak mau buat, tak ada orang nak memenuhi ni permintaan yang duk ada ni. Tuan-tuan, ini ceritanya. Jadi daripada perkembangan ini kita dapat buat satu kesimpulan, masyarakat nak pada agama lah ni. Masyarakat nak. Kita tak boleh buruk sangka kepada masyarakat. Dan kalau sekiranya terdapat satu dua orang yang duk tunjuk tak suka ke agama ni, kita andaikan dia ni tak reti agama. Itu saja. Itu saja. Dia tak reti agama dan dia tak mau nak ambil faham tentang agama. Kalau tidak, tak betul lah apa yang Nabi kata. Nabi kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Nabi kata, siapa yang Tuhan mau dia dapat kebaikan, Tuhan akan bagi dia faham agama. Bila dia faham agama, insya-Allah dia dapat kebaikan. Jadi kerja kita lah ni ialah nak memberi faham agama kepada masyarakat, supaya dia tak melihat agama musuh dia. Sebaliknya dia melihat agama sesuatu yang wajib dipertahankan oleh dia. Kita nak buat yang ni. Satu. Yang kedua, kita nak ubah orang bukan senang tuan. Kalau Nabi Muhammad tidak boleh ubah pak saudara dia sendiri, tuan-tuan jangan cakap kita nak ubah masyarakat yang ada hari ini dalam satu malam. Mustahil. Jadi kerja menerangkan agama ni ambil masa. Ambil masa. Kalau kita ada keikhlasan nak terang agama, Allah akan buka keikhlasan dalam hati orang yang nak mendengar agama. Yang tu aja. Yang ni kita boleh jaga tuan-tuan. Allah pelihara kita insya-Allah. Allah pelihara kita. InsyaAllah. Kita ada keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bincang membawa kebaikan kepada kita. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Jadual kita tak dapat edar malam ni. Dah siap dah, tapi ada sikit teknikal macam mana kan. Esok akan diedarkan di Masjid Tanah Liat. Cuma untuk makluman, kuliah pada 13, 14 dan 15 dibatalkan. 13, 14 dan 15 Seberang Jaya, Masjid Jelutong dan Taman Keriak tu, Tanah Liat. Minggu kedua, tiga masjid ni dibatalkan kerana saya kena hadiri kursus. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijah khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.